Kalimah Allah itu lafzul jalalah, nama bagi jenama Tuhan. Jenama Tuhan ni ada satu, tak ada dua, tak ada tiga. Yang layak dipanggil Tuhan hanya satu saja. Lain daripada Tuhan itu bukan Tuhan. Apa dia Tuhan? Al-mustaghnin an kulli ma siwah, yang terkaya daripada berhajat dan memerlukan selain darinya. Wal muftaqiru ilaihi kullu ma adah, dan berhajat sebaliknya bergantung kepadanya semua yang lain daripada. Itulah Tuhan. Dan Tuhan ni namanya Allah. Yang lain daripada itu bukan Tuhan. Yang lain daripada itu makhluk. Makhluk yang serba lemah. Tetapi nama-nama yang diberi kepada makhluk-makhluk itu disebut sebagai Tuhan. Maka itu adalah asma'un samaitumuha, nama yang kamu reka, yang kamu namakan kepada makhluk itu sebagai Tuhan. Palsu, tak betul. Tuan-tuan tengok hari ni, bab nama ni jangan main-main tuan-tuan ya. Jangan main-main. Bab nama ni jangan buat lebih kurang. Apple dengan Samsung, tak boleh panggil Samsung, Samsung. Berlawan dalam mahkamah. Kenapa? Pasal nama lah. Pasal nama. Kenapa? Apple tuduh Samsung ambil teknologi daripada Apple. Dan tak nisbahkan teknologi itu pada Apple. Tak minta izin. Kalau minta izin, kena nisbah. Ini dipakai, dipinjam, kerjasama dengan Apple. Tidak. Buat atas nama Samsung. Maka dalam dunia perniagaan, jenama ini satu perkara yang sangat-sangat dipertahankan. Kerana ia mengekalkan kredibiliti dan kualiti dan pangkat dan kedudukan suatu syarikat dan barang yang dikeluar. Jadi nama ni bukan boleh main-main. Nama bila salah letak menjatuhkan maruah yang mempunyai nama. Main-main. Sebab itu kita tengok kasut Adidas. Kita tak boleh buat kasut, lepas tu kita letak 3 stripe, kita namakan Adidas. Kejap lagi masuk mahkamah. Kalau kasut tu laku lah, kalau tak laku tak apa. Lalu orang letak Asadi, Asidas macam-macam. Yang penting ada bunyi das-das hujung dia. Dia tak berani letak Adidas. Tuan-tuan, dalam masalah benda dunia ni, Allah dah ajar pada kita, nama jangan buat main. Tiba-tiba dalam masalah nama Allah, kita nak buat lebih kurang. Kita tak ada rasa sensitif. Nama Allah itu, di sisi orang Islam, hanyalah khusus bagi zat yang namanya Tuhan. Zat tu satu aja. Yang bersifat dengan sifat yang sempurna, yang terpelihara, yang suci dari segala sifat kekurangan. Dan itulah yang namanya Allah dan mempunyai nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah, bukan nama biasa. Nama-nama yang indah. Tuhan tak bagi namakan Allah Ta'ala sebagai contoh. Apa? Penggerak daun yang bergerak. Itu nama yang boleh, yang dari sudut kita panggil bahasa Arabnya, benar bila dinisbahkan. Sebab yang menggerakkan daun ialah Allah. Kita namakan. Siapa kau sembah? Aku menyembah penggerak daun. Tak boleh. Mengapa? Kerana ia bukan nama yang indah. Bukan nama yang indah. Walaupun hakikatnya memang Allah yang melakukan perbuatan itu. Yang menggerakkan tayar. Yang memanaskan enjin. Itu semua Allah. Bukan makhluk. Itu semua ciptaan Allah. Entah nama entah sembah siapa? Anda sembah yang memanaskan enjin. Betul tak? Betul. Tetapi jangan menamakan Allah yang memanaskan enjin. Gunakan nama-nama yang indah. Jadi soal nama adalah sangat sensitif dan mesti dijaga. Oleh itu dalam hal ini adalah jelas yang layak dinamakan Allah itu hanyalah Allah, iaitu Tuhan alam semesta. Yang lain daripada itu, yang dinisbahkan dengan sifat-sifat kekurangan, seperti yang ada pada sisi orang Yahudi, yang menisbahkan Tuhan itu sebagai berjisim, berjasad, sebagai kedekut, dan sebagainya.
dan di kalangan orang Nasrani yang menisbahkan Tuhan itu sebagai satu unsur daripada 3 unsur. Yang satu daripada 3 unsur itu ialah ibunya dan sebagainya. Kalimah, Ruhul Kudus. Sedangkan itu adalah makhluk. Maka yang mereka nisbahkan sebagai Tuhan itu bukanlah Tuhan yang sebenar. Maka tidak layak dinamakan itu sebagai Allah. Tidak layak. Yang layak hanyalah Tuhan yang sebenar. Saya dah sebut tadi kan. Kita ni kena jadi tok guru, bukan anak murid. Boleh faham? Boleh faham nak ni? Kita ni kena jadi tok guru. Tok guru pada orang kafir. Ajar orang kafir. Allah ni begini, bukan macam tu. Jadi yang kau nama-namakan ni bukan Allah. Allah begini sifatnya. Kita kena jadi tok guru, ajar dia. Allah demikian. Oleh itu, apabila ada pendekatan yang panggil, yang menganggap boleh kita namakan Tuhan-Tuhan dalam Bible ataupun dalam kitab-kitab agama lain ini diguna dan diterjemah sebagai Allah. Kerana benda ni sudah biasa dipakai oleh mereka. Kerana orang Arab pun Allah juga. Dia pun panggil Allah juga. Kerana itu bahasa Arab. Ya? Jadi mereka nak terjemahkan sebagaimana dengan alasan yang tersebut, ya, maka ini dia panggil apa ni? Dia panggil berhujah dengan akal. Bukan berhujah dengan syarak. Berhujah dengan akal. Berhujah daripada sudut sosiologi dan antropologi. Latar belakang masyarakat. Daripada aspek sejarah. Bukan berhujah berdasarkan nas dan ilmu. Jadi di dalam kita nak menentukan yang mana boleh tak boleh ni, kita mesti berhujah berdasarkan ilmu, berdasarkan syariat. Bukan berdasarkan akal. Boleh. Jadi dalam hal ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, Quran dah beritahu berkali-kali bahawa sifat yang disifatkan oleh orang musyrikin itu kepada Allah, maka itu bukanlah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan suci daripada sifat-sifat kekurangan. Oleh sebab itulah, ya, ulama-ulama bila bermesyuarat, ya, akhirnya sampai kepada titik kebenaran. Jadi masing-masing serabut dengan macam-macam pandangan. Ini begini-begini, dan akhirnya umat Nabi Muhammad ini dia akan bersatu dalam kebenaran. Itu antara sifat umat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan bersatu padu dalam kebatilan. Akhir bila timbul isu ni, bincang. Akhir penegasan tak boleh guna kalimah Allah. Bagi diterjemahkan Tuhan dalam Bible itu sebagai Allah. Kerana ini tak benar dan tak tepat, dan ini mengelirukan, dan lebih buruk lagi akan menjadi suatu istidraj. Kita panggil istidraj ni menarik orang yang tak faham untuk mereka itu menerima ajaran dan fahaman tersebut. Mana kita panggil tarik orang dengan jalan yang menyebabkan orang jadi percaya. Kenapa? Nama Allah. Maka dari sudut tauhidnya tak boleh, dari sudut hukum fiqahnya pun tak boleh. Dia panggil apa dia? Dia panggil haram aridi, haram yang mendatang. Makna benda itu, ya, walaupun orang kafir kata boleh, walaupun setengah ulama kata boleh, tetapi dia jadi haram juga. Kenapa? Kerana perkara itu akan membawa kepada yang haram, iaitu memudahkan orang terjebak di dalam kekufuran. Maka jadi haram. Jadi yang kata asal memang tak boleh, maka itu pendirian kita. Yang kata boleh pun tetap tak boleh, kerana dia jadi haram. Aridi, haram pun tak boleh. Akhirnya kesimpulannya tak boleh, dan kita semua orang Islam di Malaysia merasa syukur dengan keputusan tersebut. Jadi kita bukan nak bersatu dalam masalah kalimah Allah ni aja. Agama ni bukan cerita buat kalimah Allah sahaja. Kita nak bersatu dalam masalah hudud. Kita nak bersatu di dalam masalah haramnya arak dan judi. Kita nak bersatu di dalam masalah-masalah ini. Dan sepatutnya polemik itu jangan bahas buat Allah saja. Kena pergi kepada semua masalah. Yang kita sewajibnya bersatu padu sebagai seorang Muslim.
berdasarkan petunjuk Quran dan ilmu. Kita mesti bersatu padu. Barulah ketika itu orang-orang yang bukan Islam menghormati kita orang Islam. Dan boleh mengambil contoh daripada. Wallahu a'lam.